Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini. Saya mohon kemaafan, kita terlewat kurang dalam 13 minit ke 14 minit kita terlewat daripada yang sepatutnya, disebabkan ada perkara yang tak dapat dielakkan tadi. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkanlah urusan kita untuk dapat mendalami kitab ini dan mempelajarinya dengan baik. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan sama-sama melihat perbahasan yang berkaitan dengan ahkam, dengan hukum hakam yang 7. Kita telah pun selesai membicarakan tentang al-wajib, begitu juga as-sunat. Kita juga telah selesai bicarakan tentang al-mubah, juga tentang al-mahzur, iaitu yang sama erti dengan al-haram. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan membicarakan berkenaan dengan al-makruh dan juga as-sahih serta al-batil biiznillah subhanahu wa taala. Insya-Allah subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan huraian terhadap kitab ini, mari sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Sayyidina Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, kepada Sayyidina Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli dan semua yang telah mengambil manfaat daripada kitab beliau. Kita hadiahkan juga kepada Sayyidina Al-Imam Imam Al-Haramain Al-Juwaini serta seluruh para ulama Islam, begitu juga kepada seluruh umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan kepada huraian, mari kita mengulang matan al-waraqat yang telah kita hafal sebelum ini. InsyaAllah kita mengulangnya kembali. Moga-moga dengan setiap kali kelas kita ulang. Moga-moga kitab ini berjaya kita fahami dengan baik, di samping dapat pula menghafaz matan al-waraqat dengan baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام 7:
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. Ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره،
والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. Okey, kita akan sambung ataupun kita akan masuk hafalan yang baru. Wal fiqhu akhassu minal ilmi. Kita akan start dari situ hari ini. Kita akan cuba biar kita menghafaz lebih daripada yang dihuraikan. Jadi masa kita masuk kepada huraian kita dah ingat matan yang kita telah pun hafaz. Okey. Kita tambah hafalan baru hari ini insya-Allah. Wal fiqhu akhassu minal ilmi wal fiqhu akhassu minal ilm wal fiqhu akhassu minal ilm. Kalau ikutnya minal ilmi, tapi bila kita berhenti maknanya kita akan berhenti dengan seakan-akan huruf mim itu mati. Wal fiqhu akhassu minal ilm wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bih wal fiqhu akhassu minal ilm 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 wal ilmu ma'rifatul ma'lumi wal ilmu ma'rifatul ma'lumi wal ilmu ma'rifatul ma'lumi والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والعلم معرفة المعلوم على ما هو به
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. Ceramah yang baru, والجهل تصور الشيء 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 والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به 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 والجهل تصور الشيء 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 على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم معرفة والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. Harap dapat dihafal dengan baik insya-Allah. Tapi tuan-tuan kalau tak ingat lagi tak apa. Sebenarnya setiap kali kita dalam majlis kita akan ulang secara mudahnya, secara lembut je kita akan dapat menghafaz secara baik insya-Allah dengan mengikut kelas ini dan sentiasa bersama-sama mengulang matan yang telah kita hafal. Kita start balik semula daripada awal sampailah kepada wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih.
بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Selesai kita mengulang matan Al-Waraqat. Moga-moga Allah SWT memberikan kepada kita kefahaman yang baik biiznillah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan majlis pembacaan dan huraian bagi matan Al-Waraqat yang dihuraikan oleh Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan dengan hadiah Al-Fatihah untuk Imam Al-Haramain, juga kepada Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Dah. Abang Ahmad, tamu bisi-bisi bapa tengah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala sayyiduna al-imam al-jalal al-mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala waraqati imamil haramain al-Juwaini wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala syarihan limatnil waraqat wal makruhu min haythu wasfuhu bil karahah ma yusabu ala tarkihi imtithala wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Sekarang kita akan mula melihat perbuatan yang kelima, iaitu al-makruh. Perbuatan yang kelima yang namanya al-makruh, setelah kita sebelum ini berkenalan dengan perbuatan yang namanya al-wajib, perbuatan yang namanya mandub, perbuatan yang namanya mubah, perbuatan yang namanya mahzur, iaitu pun haram. Hari ini kita akan berkenalan pula dengan perbuatan yang namanya makruh. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal, sewaktu beliau menghuraikan matan Al-Waraqat, al-makruh dari sudut ia telah bersifat dengan al-karahah. Makruh, definisi al-makruh, melihat dari sudut perbuatan ini telah bersifat dengan al-karahah.
Kalau tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala masih ingat perbahasan-perbahasan sebelum ini, al-makruh ataupun perbuatan apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, setiap perbuatan mukallaf itu dia akan bersifat dengan hukum. Maknanya ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu firman Allah, begitu juga dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana firman Allah Taala tersebut atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun qiyas ataupun ijma' berkait ataupun membicarakan tentang sesuatu perbuatan manusia dari sudut sama ada perbuatan itu hendaklah dilaksanakan atau hendaklah ditinggalkan. Jadi apabila setiap perbuatan manusia itu ia akan berkait dengan mana-mana firman Allah, begitu juga dengan mana-mana sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selain daripada Al-Quran dan juga hadis, iaitu seperti ijma', qiyas dan sebagainya, maka sekiranya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf itu sudah diikat oleh hukum yang namanya al-karahah, maka perbuatan itu namanya makruh. Sekiranya hukum Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu firman Allah ataupun sabdaan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, telah mengikat satu perbuatan tertentu, dalam masa yang sama hukum itu adalah al-karahah, maka perbuatan yang sudah diikat oleh al-karahah tersebut, perbuatan itu dinamakan makruh. Jadi makruh adalah perbuatan, manakala al-karahah pula adalah hukum itu sendiri. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita diminta supaya tidak makan bawang mentah, bawang putih secara mentah. Sebelum kita nak pergi ke masjid atau nak bertemu dengan orang, kita ditegah daripada makan sebarang ataupun makan bawang mentah. Kalau kita lihat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dalam kitab beliau Sahih Muslim, dengan sanad beliau sehingga sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma qultu sallallahu alaihi wasallam lazim taqul kaman sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Hakaza fursah. Okey. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man akala min hadhihi al-baqlah fala yaqrabanna masajidana hatta yadhhaba rihuha, yani as-thum. Jadi dalam riwayat Imam Muslim, beliau telah meriwayatkan dengan sanad beliau sampai daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, dengan sanad yang sama menyambung sehinggalah sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud barang siapa yang telah makan tumbuhan ini, tumbuhan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah bawang putih, bawang putih. Orang Arab panggil al-thawm, orang Mesir panggil tum, tum, ataupun dalam bahasa fusahnya, bahasa Arab standardnya al-thawm. Bukan al-thawm, al-thum, minta maafkan saya, al-thum, bi dhammil waw, al-thum. Orang Arab panggil tum, tum. Sah ya Muhammad? Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang telah makan daripada tumbuhan ini, daripada pokok ini, daripada sayur ini, yang baginda maksudkan adalah al-thum ataupun at-tum, tum, iaitu apa namanya, bawang putih,
maka dia janganlah mendekati masjid-masjid kami, sehinggalah bau tumbuhan itu hilang daripada mulutnya, maksudnya sehinggalah hilang bau tumbuhan tersebut. Maksudnya siapa yang makan bawang putih, maksud kata para ulama, maksud bawang putih di sini adalah bawang putih mentah, bukan bawang putih yang telah digoreng, yang dimasak. Sebab kalau sudah dimasak, sama ada digoreng, direbus dan sebagainya, bau tu dah hilang. Bau tu tak sepekat bau kalau kita makan mentah-mentah, betul kita bercakap depan muka orang. Jadi barang siapa yang makan tumbuhan ini, iaitu makan bawang putih mentah, maka dia janganlah menghampiri masjid-masjid kami. Jadi Nabi tak bagi orang yang makan bawang putih secara mentah untuk hadir menunaikan solat berjemaah di masjid. Sebab apa? Sebab bila dia bercakap dengan orang, dia akan menyusahkan orang dengan bau yang tidak harum daripada mulutnya, melainkan dia telah menghilangkan bau tersebut daripada mulutnya. Maknanya sebelum dia pergi ke masjid, dia bersugi terlebih dahulu, dia bergosok gigi terlebih dahulu. Jadi hadis ini, walaupun ia sabdaan baginda Nabi SAW, namun sabdaan baginda Nabi itu pada hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak akan ada sabdaan Nabi melainkan pada hakikatnya itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabdaan Nabi ini dianggap sebagai al-hukmu, adalah merupakan al-hukmu, merupakan firman Allah yang berkait dengan perbuatan manusia, yang mengandungi unsur tuntutan di sini, ataupun unsur larangan, maafkan saya. Okey, tuntutan untuk meninggalkan, iaitu talabu tarkin. Jadi kita boleh, bila orang tanya, okey, hukum makan bawang putih secara mentah sebelum pergi masjid apa? Kita kata hukumnya al-karahah. Hukumnya al-karahah. Kalau orang kata, okey, tolong nyatakan perincian al-karahah yang Tuhan masukkan firman Allah atau sabdaan Nabi atau apa? Kita kata al-karahah yang saya maksudkan adalah sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi al-baqlah fala yaqrabanna masajidana hatta yazhaba rihuha. Barang siapa yang telah makan tumbuhan ini, maka janganlah dia menghampiri masjid-masjid kami sehinggalah hilang bau tumbuhan tersebut. Jadi perbuatan, okey, hukum kita dah tahu, hukum adalah al-karahah ataupun perinciannya adalah sabdaan Nabi yang saya baru saja baca sebentar tadi. Okey, perbuatan seseorang makan bawang putih secara mentah pula dinamakan makruh. Perbuatan itu adalah makruh, manakala hukum bagi makruh adalah al-karahah. Contoh al-karahah apa dia? Contoh al-karahah adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala hadhihi al-baqlah fala yaqrabanna masajidana hatta yazhaba rihuha. Jadi dengan sebab itulah, oleh kerana makruh ini sangat makruh adalah sebarang perbuatan, perbuatan yang berbeza-beza, cuma dia mempunyai satu kesepakatan, tapi hakikat perbuatan makruh ni sangat banyak. Apa contoh perbuatan makruh? Macam tadi kita dah tengok, perbuatan makruh antaranya adalah makan bawang putih secara mentah sebelum pergi masjid. Apa lagi perbuatan makruh? Contohnya kita menahan angin atau menahan air kencing sedangkan kita sedang mendirikan solat. Tengah sembahyang kita nak terbuang angin, atau kita nak terkencing, atau kita nak masuk bilik air, kita tahan, duk kepit-kepit, menahan-nahan, menahan-nahan sampai udahnya macam berjoget tengah sembahyang, bergerak-gerak menahan-nahan. Jadi perbuatan menahan-nahan kentut ataupun menahan-nahan kencing sewaktu sedang salat, itu adalah perbuatan itu namanya makruh. Perbuatan itu namanya makruh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak mari hadisnya, hadis yang Nabi SAW melarang itu. Sebentar,
teringat dah al-akhbasan Okey. Jadi dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Dalam Imam Muslim juga meriwayatkan hadis daripada Sayyidatuna Aisyah daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadrati at-ta'am. Tidak ada salat sekiranya makanan sudah dihidangkan. Jadi kalau orang tu terlalu lapar, tiba-tiba makanan sudah terhidang, dalam masa yang sama solat sudah pun masuk waktunya, maka ketika itu mana yang lebih afdal? Sembahyang dahulu dalam keadaan lapar lalu dia tak fokus, atau makan dulu sikit kemudian mendirikan solat dalam keadaan dia sudah puas sebab dia dah makan dia dah tak orang kata selesai perkara yang boleh mengganggu dia daripada solat khusyuk. Jadi ketika ini para fuqaha kita dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sembahyang dalam keadaan makanan sudah tiba sedangkan orang itu terlalu lapar. Itu adalah dianggap sebagai sembahyang yang makruh. Manakala hukum bagi sembahyang dalam keadaan orang itu kelaparan, makanan pula dah tiba tapi dia nak teruskan juga sembahyang dalam keadaan berlapar sehingga dia boleh hilang konsentrate sewaktu solat, hukum sembahyang begini adalah al-karahah. Okey, perincian al-karahah pula adalah sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, la salata bi hadrati at-ta'am. Begitu juga sambungan hadis ni, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada juga solat, tidak sempurna solat. Dalam mazhab Imam Syafi'i memahami hadis ini bukan maksud sembahyang tak sah, tapi maksudnya sembahyang tidak sempurna, walaupun sah, cuma kurang pahala. Tidak ada solat yang sempurna pahalanya dalam keadaan dia itu saling tolak menolak dengan dua benda yang kotor, dua benda paling kotor. Apa yang dimaksudkan dengan dua benda paling kotor sini, iaitu air kecil dan juga air besar. Maknanya dia saling tolak menolak, saling tarik menarik dengan tolak menolak dengan dua benda ni. Maknanya air kencing nak keluar, dia tahan. Air besar nak keluar, dia tahan juga, sedangkan dia ketika itu sedang solat. Maknanya dia sembahyang dalam keadaan menahan-nahan air kencing ataupun buang air besar. Jadi sembahyang ketika itu adalah makruh, manakala hukum bagi sembahyang pula dinamakan al-karahah, Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila begitu keadaannya, makruh adalah perbuatan, manakala al-karahah pula adalah hukum, dan hukum yang dimaksudkan di sini adalah sebarang firman Allah, begitu juga sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang firman Allah ataupun sabdaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut berkait dengan perbuatan manusia, perbuatan mukallaf, sama ada dari sudut meminta supaya kita melakukan satu perbuatan atau meminta supaya kita meninggalkan sesuatu perbuatan. Jadi setelah kita dapat bezakan makruh dengan karahah, sekarang kita akan lihat apakah definisi al-makruh. Sebab definisi makruh dari sudut makruh itu sendiri tidak mampu untuk kita mendatangkan satu definisi yang menyeluruh. Sebab setiap perbuatan makruh itu saling berbeza. Contoh tadi, makan bawang putih, dia adalah salah satu perbuatan makruh. Okey, sembahyang dalam keadaan menahan-nahan daripada air besar atau air kecil ataupun angin, dia juga satu perbuatan makruh. Termasuk jugalah kalau makan durian sebelum pergi sembahyang. Zaman sekarang ni di Malaysia ni tengah musim durian. Durian pun tengah mahal, tapi alhamdulillah bagi keluarga yang anak-anak tak nak makan durian, untung kos kurang sikit. Jadi dapat jimat. Jadi dia boleh dapat durian, dia makan seorang-seorang. Okey, orang makan durian dia juga dianggap sebagai bau durian itu tidak menyenangkan juga sebenarnya. Dia
dia akan menyebabkan orang lain mungkin agak terganggu dengan bau durian tersebut. Jadi kalau seseorang lepas makan durian tak gosok gigi terus pergi sembahyang, maka ketika itu dia sudah melakukan perbuatan makruh. Kalau tuan-tuan perasan, setiap perbuatan ini saling berbeza. Makan durian bukanlah makan bawang putih. Makan bawang putih bukanlah menahan-nahan diri daripada buang air besar dan juga air kecil sewaktu sedang solat. Menahan diri daripada terbuang air besar atau terbuang air kecil sewaktu sedang solat tidak pula sama dengan sembahyang dalam keadaan kelaparan. Jadi setiap perbuatan itu walaupun namanya makruh, tetapi setiap perbuatan itu saling berbeza-beza. Disebabkan setiap perbuatan itu saling berbeza-beza, kita tidak dapat mendatangkan satu ta'rif, satu definisi yang akan mendefinisikan semua perbuatan-perbuatan yang berbeza tersebut. Lalu akhirnya yang kita mampu adalah kita mendatangkan satu definisi walaupun tidak dianggap sebagai satu definisi yang sempurna, tetapi kita mendatangkan definisi hanya dengan melihat satu sudut, bukan melihat dari sudut hakikat perbuatan makruh itu sendiri. Sebab hakikat perbuatan makruh saling berbeza-beza. Jadi yang kita mampunya kita melihat dari satu sudut saja, bukan melihat dari semua sudut. Melihat dari satu sudut. Apakah sudut itu? Sudut itu disebut oleh Imam Al-Mahalli, iaitu dari sudut perbuatan itu sudah diikat oleh al-karahah. Jadi kita mendatangkan definisi al-makruh dari sudut itu hanya dengan melihat sudut perbuatan itu sudah diikat dengan al-karahah. Hanya melihat dari sudut itu kita pun datangkan definisi al-karahah. Lalu kata Imam Al-Mahalli, wal makruhu min haitsu wasluhu bil karahati ma yusabu ala tarkihi imtisala. Sebarang perbuatan. Ma di sini maksud dia ayyu fi'lin. Apa saja perbuatan. Yusabu ala tarkihi. Apa saja perbuatan yang akan diberikan balasan pahala atas sebab meninggalkan perbuatan tersebut. Maknanya sebarang perbuatan yang pelakunya orang yang tidak melakukan perbuatan ini akan diberikan pahala, maka perbuatan itu dinamakan makruh. Sebarang perbuatan yang akan membawa kepada pahala sekiranya perbuatan itu ditinggalkan. Ini dimasukkan ma yusabu ala tarkihi, ayyu fi'lin yusabu bisababi tarkihi. Sebarang perbuatan yang diberikan pahala ala tarkihi. Maksud ala tarkihi bisababi tarkihi. Sebarang perbuatan yang diberikan pahala disebabkan perbuatan itu ditinggalkan. Lalu kata Imam Al-Mahalli, beliau mendatangkan tambahan yang tidak didatangkan oleh Imam Al-Haramain. Kata beliau imtithala. Maksud dia semata-mata kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia perbuatan yang namanya makruh ini, yang ianya merupakan satu perbuatan yang akan diberikan pahala sekiranya perbuatan itu ditinggalkan. Syaratnya apa? Semata-mata tinggalkan perbuatan ini dapat pahala ke? Imam Al-Mahalli kata tidak. Sebaliknya, perbuatan yang ditinggalkan tersebut akan membawa kepada pahala sekiranya perbuatan itu ditinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu orang dia nak pergi sembahyang asar, tiba-tiba dia terbuka, sebelum pergi sembahyang asar dia dahaga, dia pun nak minum air sejuk, dia pun buka peti ais. Bila dia buka peti ais, dia nampak durian. Dia kata, sudah ada durian pula, teringat dah pula durian kan. Tetapi dia kata, tak boleh ni nak sembahyang asar. Kalau makan durian, lepas tu nak gosok gigi, takut datang sempat sebab dia lepas gosok gigi. Jadi dia kata, tak apalah, lepas balik sembahyang asar nanti baru saya makan durian. Sebab kalau saya makan durian, lepas tu terus pergi solat, ini akan menyebabkan saya melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita semua sedia maklum di masjid selain daripada ada orang, ada juga para malaikat yang turut mendirikan solat
bersama kita. Jadi akhirnya orang tu tinggalkan makan durian sebelum pergi sembahyang. Kenapa? Bukan kerana dia tak suka makan durian. Dia memang hantu durian. Dia bukan tak nak makan durian, dia nak makan, tapi dia tinggalkan kerana menjunjung tinggi perintah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi telah bersabda, janganlah seseorang itu mendatangi masjid kami kalau dia makan bawang putih. Jadi seperti bawang putih itu adalah buah durian. Jadi dia tinggalkan makan makanan yang berbau seperti petai, jering, bawang putih, durian, makan pekasam ke contoh kan, makanan yang ada bau, maka dia tinggalkan sementara kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu dia mendapat pahala. Tapi kalau dia tinggalkan, orang kata, tak makan durian ke? Dia kata, saya memang jijik makan durian, saya tak lepas makan durian, saya tak bau. Saya duduk di Mesir lama contoh, saya tak nak makan durian, saya nak makan ish baladi je, saya nak makan roti Arab je contoh. Maka dia tinggalkan makan durian sebelum pergi surau atau pergi masjid bukan kerana Allah, tapi kerana tabiat dia tidak mampu untuk makan durian. Maka dia tidak berdosa, tetapi dia tidak mendapat pahala. Dia rugilah, dia tak dapat pahala. Okey. Wala yu'aqabu ala fi'lihi. Dalam masa yang sama, dia juga tidak akan diberikan pula hukuman buruk, iaitu tidak akan diberikan dosa dan juga ancaman api neraka Allah Subhanahu Wa Taala atas sebab dia melakukan perbuatan tersebut. Maknanya, kalaulah seseorang itu melakukan satu perbuatan makruh, dia tidak pula berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan perbuatan makruh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendapat pahala. Jadi makruh apa dia? Sebarang perbuatan. Kalau ditinggalkan kerana Allah dapat pahala, kalau dilakukan pula tidak pula berdosa dan tidak pula akan diazab dalam api neraka. Jadi di sini tahulah kita beza di antara makruh dan juga mahzur ataupun haram. Makruh dan haram apa beza dia? Bezanya pada sekiranya dilakukan berdosa atau tidak. Kerana makruh dan haram sama dari sudut apa? Sama dari sudut kalau ditinggalkan kerana Allah akan membawa kepada pahala. Itu sama. Makruh dan haram sama dari sudut kalau ditinggalkan kerana Allah dapat pahala. Tetapi beza di antara makruh dan haram adalah kalau haram, kalau dilakukan perbuatan haram, pelakunya berdosa. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan makruh, dia tidak pula berdosa. Jadi ini beza di antara makruh dan haram. Alhamdulillah selesai kita bicara tentang makruh. Okey, jadi selesailah kita melihat 5 hukum taklifi. Walaupun dalam matan disebut wal ahkamu sab'atun al wajibu wal mandubu. Walaupun Imam Al-Haramain menyebut hukum ada 7. Kemudian yang pertama apa dia? Wajib. Jadi secara sekali imbas kita duk faham wajib itu hukum. Tapi alhamdulillah dengan kita meneliti apa yang disebut oleh Imam Al-Mahalli serta para ulama yang lain, tahulah kita bahawa Imam Al-Haramain sebenarnya meraihkan realiti orang yang baru nak belajar matan Waraqat ni, sebab bukan semua orang tahu beza di antara wajib dan wujub. Lalu beliau sebut berdasarkan bahasa orang biasa, bahasa yang digunakan pakai oleh orang ramai. Hukum ada 7. Hukum yang pertama namanya wajib, hukum yang kedua namanya mandub, hukum yang ketiga namanya makruh dan sebagainya. Sedangkan wajib, mandub, makruh, haram, mubah, ini bukan hukum. Ini perbuatan yang diikat dengan hukum tertentu. Jadi kalau wajib hukumnya adalah wujub, kalau makruh hukumnya karahah, kalau mubah hukumnya ibahah, kalau haram hukumnya al-hurmah. Jadi 5 hukum ini sebenarnya bukan wajib, bukan mandub, bukan mubah, bukan haram, bukan makruh. Hukum sebenarnya adalah wujub, an-nadbu, al-ibahah, al-hurmah ataupun al-hazru, dan yang kelima adalah al-karahah. Ini adalah 5 hukum taklifi.
Siapa yang ikut kelas-kelas sebelum ini, saya telah menyatakan hukum terbahagi kepada dua. Hukum yang berkait dengan perbuatan mukallaf ini terbahagi kepada dua. Satu hukum namanya hukum taklifi, satu lagi jenis hukum namanya hukum wad'i. Jadi hukum taklifi ada 5, hukum wad'i ada 5. Hukum taklifi apa dia? Al-wujub, an-nadbu, al-ibahah, al-hurmah dan al-karahah. Okey, dan akhirnya dengan kita selesai membicarakan tentang makruh, kita telah selesai membicarakan 5 hukum taklifi, dan di sana ada lagi 5 hukum wad'i, iaitu as-sababiyah, asy-syartiyah, al-mani'iyah, as-sihhah dan juga al-fasad ataupun al-butlan. Jadi dia ada 5 hukum wad'i pula, iaitu as-sababiyah, al-syartiyah, yang ketiga al-mani'iyah, yang keempat as-sihhah, dan yang kelima adalah al-fasad ataupun al-butlan. Pun begitu, Imamul Haramain hanya mendatangkan 2 sahaja daripada hukum wad'i, iaitu as-sihhah dan juga al-fasad, dan beliau tidak menyatakan pula tentang al-mani'iyah, as-sababiyah dan juga asy-syartiyah. Okey. Jadi insya-Allah kita akan melihat 2 hukum yang didatangkan oleh Imamul Haramain. Sebab apa Imam Haramain tak datangkan asy-syartiyah, as-sababiyah, al-mani'iyah? Sebab mungkin agak sukar Mungkin agak sukar. Jadi didatangkan 2 yang agak mudah, iaitu as-sihhah dan juga al-fasad. Maksudnya seakan-akan beliau menyatakan, okey, setakat ni tahu 2 ni dulu. Nanti kamu belajar kitab yang lebih tinggi, kamu akan tahu rupanya hukum bukan ada 7, hukum ada 10. 5 hukum taklifi, 5 hukum wad'i. Jadi oleh kerana itu kita pun baca 2 dululah. Habis lagi 3 nak tahu bila? InsyaAllah dalam perbahasan-perbahasan yang lebih tinggi. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di sini ada satu soalan daripada sahabat kita, saudara Fizul Fazil. Kata beliau, apa beza makruh dengan khilaful aula? Apa beza makruh dengan khilaful aula? Okey. Makruh dan khilaful aula tidak berbeza sama sekali dari sudut kedua-dua perbuatan ini. Kalau ditinggalkan kerana Allah dapat pahala, kalau dilakukan tidak pula berdosa. Saya sebut sekali lagi, makruh dan khilaful aula tidak berbeza sama sekali dari sudut kalau ditinggalkan kerana Allah dapat pahala, kalau dilakukan pula tidak berdosa. Maknanya makruh pun sama dengan khilaful aula dari sudut ini. Sebab khilaful aula kalau dibuat tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala kerana Allah. Kalau ditinggalkan kerana Allah dapat pahala. Makruh ditinggalkan kerana Allah dapat pahala, kalau dilakukan tidak berdosa. Maknanya dari sudut ini makruh dan khilaful aula adalah sama. Tetapi ada sedikit perbezaan di antara makruh dengan khilaful aula, iaitu dari sudut dalil yang menyatakan perbuatan itu hendaklah ditinggalkan. Adakah ia merupakan dalil yang langsung, yang terus menyatakan bahawa perbuatan itu ditinggalkan, hendaklah ditinggalkan, atau dalil yang mengatakan perbuatan itu ditinggalkan sebenarnya tidak ada larangan, tetapi sebenarnya adalah difahami daripada perintah untuk melakukan perbuatan yang bercanggah dengan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan. Pening tuan-tuan pening Okey, insya-Allah bil misal yattadihul maqal. Nampak gayanya tak sempat kita as-sahih dan juga al-batil. Ikut gaya je lah. Okey. Tapi tak apa, soalan ni penting. Soalan ni juga antara soalan yang penting. Okey. Ambil contoh macam tadi Nabi SAW di dalam sahih al-Imam Muslim menyatakan la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada sebarang salat ketika makanan sudah tiba. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak juga ada salat
dalam keadaan orang yang mendirikan solat itu saling menolak-nolak, saling tolak menolak dengan dua perkara yang paling tidak elok, iaitu air kecil dan juga air besar, maknanya kencing dan juga buang air besar. Jadi dalam hadis ini Nabi telah menyatakan dengan jelas bahawa jangan seseorang itu sembahyang dalam keadaan dia menahan-nahan buang air besar dan juga buang air kecil. Nabi kata jangan. Walaupun Nabi tak sebut jangan, tetapi daripada ucapan Nabi tidak ada solat. Nabi nak bagi tahu janganlah seseorang itu mendirikan solat dalam keadaan dia sebenarnya perlu ke tandas, tapi dia rasa rugilah semayang dulu lah, lepas habis semayang baru nak pergi tandas. Dia malas nak ambil wuduk. Dia malas nak ambil wuduk, Jadi dalam hadis ini jelas menunjukkan ada larangan, iaitu Nabi kata la wala wa huwa yudafi'ul akhbasan. Janganlah, ataupun sebenarnya kalau ikut terjemah betul, tidaklah tidak ada solat dalam keadaan orang yang mendirikan solat itu setelah saling tolak menolak dengan dua benda paling keji, iaitu buang air besar dan juga buang air kecil. Jadi ada larangan yang khusus. Cuma para ulama kita ketika mengkaji hadis ini tidak mendapati bahawa larangan itu adalah larangan al-hurmah. Jadi sabdaan Nabi ini tidak berada di bawah kategori al-hurmah. Sebaliknya sabdaan Nabi ini berdasarkan kajian para ulama kita, mereka mendapati sabdaan Nabi ini sebenarnya berada di bawah al-karahah. Jadi perbuatan menahan-nahan diri daripada buang air besar ataupun buang air kecil sedang orang itu melakukan solat, perbuatan itu namanya makruh. Kenapa dinamakan makruh? Sebab kalau ditinggalkan kerana Allah dapat pahala, tapi kalau dibuat juga tidak berdosa. Dalam masa yang sama, dalil yang mengatakan tidak boleh perbuatan itu dilakukan ada. Dalilnya memang jelas ada unsur tegahan. Jadi an-nahyu sarih. Tegahan itu jelas. Tegahan itu diambil terus daripada sabdaan Nabi atau firman Allah SWT ataupun ijma' ataupun qiyas. Okey, itu al-makruh. Okey, khilaful aula pula sama dengan makruh dari sudut kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau orang tu tinggalkan kerana Allah, tapi kalau orang tu buat dia tidak berdosa. Kalau dia buat dia tidak berdosa. Cuma beza dengan al-makruh adalah tidak ada dalil baik daripada ayat Quran ataupun hadis Rasulullah SAW ataupun ijma' ataupun qiyas, tidak ada dalil yang menyatakan larangan itu secara langsung. Sebaliknya, ada satu perintah untuk dilakukan perbuatan yang bercanggah dengan perbuatan yang namanya khilaful aula. Okey, apa contoh? Okey, satu orang yang meninggalkan sembahyang sunat duha. Tuan-tuan, kadang-kadang kita terlepas juga sembahyang duha ni. Kadang-kadang kita tak sembahyang duha, sedangkan memang ada tuntutan untuk kita mendirikan sembahyang sunat duha. 2 rakaat ni pun mungkin sebagai orang kata pertuburan untuk diri saya dan juga kita semualah, supaya kalau boleh janganlah kita meninggalkan sembahyang sunat duha setiap hari, kerana dia tak susah. Dalam masa yang sama pahalanya sangat melimpah ruah. Okey, orang yang meninggalkan sembahyang duha, tidak mendirikan sembahyang sunat duha, adakah dia melakukan perbuatan haram? Tidak. Kerana meninggalkan sembahyang duha itu bukanlah perbuatan haram. Dia tidak melakukan satu perbuatan yang haram. Adakah dia telah melakukan perbuatan yang makruh sebab dia meninggalkan sembahyang duha? Jawapannya juga tidak. Sebab apa tak nama makruh? Kerana tidak ada dalil yang menegah seseorang meninggalkan sembahyang sunat duha. Nabi tak pula sebut jangan kamu tinggalkan sembahyang duha. Kalau kita rujuk hadis Rasulullah, kita rujuk ayat Quran, kita tidak akan menemui sebarang hukum. Tidak ada sebarang al-hukmu yang
menjelaskan ataupun menyatakan secara langsung bahawa janganlah ditinggalkan sembahyang duha. Tidak ada. Maknanya tidak ada dalil yang Nabi kata la tatruku salatad duha, jangan tinggalkan sembahyang duha. Tak ada. Dalam Al-Quran pun tak ada, dalam hadis pun tidak ada. Yang ada adalah tuntutan supaya melakukan sembahyang duha. Tuntutan supaya dilaksanakan sembahyang duha. Jadi kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang pelbagai, Rasulullah memang menggalakkan kita sembahyang duha. 2 rakaat yang akan menyelesaikan hak kesyukuran kita kepada Allah pada hari itu, di atas sebab Allah telah menganugerahkan sendi-sendi tubuh kita dengan baik. Dalam tubuh kita ni, dalam hadis disebut kita ada 360 sendi. Maksudnya tulang-tulang kita ni yang boleh dipeletok-peletok, boleh di bengkok-bengkokkan ni, jari, tangan, kepala, bahu, semua jumlah sendi dalam tubuh badan kita adalah sebanyak kam ya Muhammad, kam ya Fatimah, 360 sendi. Fatimah kata 360 sendi. Maksudnya dalam hadis disebut kita ni ada 360 sendi. Jadi setiap satu sendi itu bila datang je waktu pagi, maka bila Allah bagi sendi itu dengan baik kepada kita, maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah di atas nikmat sendi tersebut. Jadi maknanya kita kena lakukan sepanjang siang hari itu, kita kena lakukan 360 kebaikan. Lalu kata Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat duha telah menyelesaikan seluruh hak sendi pada hari tersebut. Maksudnya kalau kita sembahyang 2 rakaat sembahyang duha, kita telah pun selesai bersyukur kepada Allah di atas nikmat sendi. Jadi kalau kita cek dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahawa galakan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada. Maknanya Nabi menggalakkan kita untuk mendirikan solat sunat duha. Maksudnya ada tuntutan untuk melakukan. Okey, contohnya dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u ahadakum min dzalik raka'atad duha. Rasulullah kata, apabila Nabi kata setiap hari kamu ada 360 sendi, setiap satu sendi itu menuntut supaya kita bersyukur kepada Allah atas sebab Allah telah anugerahkan kita kenikmatan sendi tersebut. Jadi satu sendi tuntut satu kebaikan. 360 sendi menuntut 360 kebaikan. Kata Nabi, sudah cukup 2 rakaat duha untuk setiap seorang di kalangan kamu dalam menunaikan hak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yujzi'u ahadakum min dzalika raka'ata ad-duha. 2 rakaat duha sudah mencukupkan salah seorang di kalangan kamu, iaitu setiap seorang di kalangan kamu, daripada 360 kebaikan. Dah selesai. 360 kebaikan selesai hanya dengan 2 rakaat duha. Jadi kalau kita rujuk hadis Rasulullah, kita akan mendapati bahawa ada galakan daripada Nabi, ada perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang itu melakukan solat duha. Jadi kata para ulama, apabila al-amru bisyai' nahyun an diddi, apabila perintah untuk melakukan satu arahan itu sebenarnya juga adalah larangan daripada melakukan perbuatan yang bercanggah dengan perbuatan yang disuruh. Okey. Bila Nabi kata hendaklah sembahyang duha, lawan kepada sembahyang duha apa dia? Tidak mendirikan sembahyang duha. Tidak mendirikan sembahyang duha. Jadi apabila semua perintah untuk kita lakukan satu perbuatan, dia sebenarnya juga adalah larangan daripada melakukan perbuatan yang bersalahan dengan perbuatan yang dituntut. Maka apabila kita diminta secara sunatnya, secara istihbabnya, secara galakannya daripada pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diminta untuk melakukan sembahyang sunat duha,
maka ini adalah satu perintah walaupun tidak sampai ke tahap wajib lakukan, tapi disunatkan untuk dilakukan sembahyang sunat duha. Maka perintah untuk melakukan sembahyang duha adalah merupakan larangan daripada meninggalkan sembahyang sunat duha. Walaupun larangan itu tak sampai ke tahap haram, tidaklah sampai perbuatan itu jadi haram, tapi dia jadi apa? Dia jadi khilaful aula. Jadi dinamakan perbuatan jenis ini yang tidak ada larangan secara langsung, sebaliknya larangan itu difahami daripada perintah untuk melakukan perbuatan yang bercanggah dengan perbuatan yang namanya khilaful aula. Oleh kerana itu perbuatan itu dinamakan khilaful aula. Kenapa dinamakan khilaful aula? Kerana tidak ada larangan secara langsung. Yang ada hanya tuntutan untuk melakukan satu perbuatan yang bercanggah dengan khilaful aula. Jadi apabila saya dituntut untuk melakukan sembahyang sunat duha, ada perintah daripada baginda Nabi, dalam masa yang sama tidak pula ada larangan daripada sabda Nabi atau firman Allah Ta'ala yang melarang saya daripada meninggalkan sembahyang sunat duha. Yang ada hanya perintah untuk melakukan solat duha. Maka apabila saya diminta untuk melakukan sembahyang sunat duha, saya ditegah secara difahaminya, secara tidak langsungnya, saya juga sebenarnya ditegah daripada meninggalkan sembahyang duha. Jadi kalau orang itu tinggalkan juga sembahyang duha, contoh hari ni tak sembahyang duha, jadi meninggalkan sembahyang duha itu apa statusnya, apa namanya? Perbuatan meninggalkan sembahyang duha namanya khilaful aula. Dia tidak dinamakan makruh. Sebab kalau kita kata meninggalkan sembahyang duha adalah makruh, maka ini menunjukkan ada larangan yang langsung daripada Nabi SAW. Seakan-akan Nabi pernah berkata kepada kita, la tatruku solat duha. Seakan-akan ada hadis macam tu. Sedangkan tidak ada tegahan daripada meninggalkan sembahyang duha. Tidak ada. Yang ada hanya galakan untuk melakukan sembahyang duha. Maka sebarang perbuatan yang disuruh untuk dilakukan dalam masa yang sama, tidak pula ada larangan daripada meninggalkan perbuatan yang disuruh tersebut. Maka meninggalkan perbuatan yang disuruh itu namanya khilaful aula. Tapi kalau perbuatan yang disuruh itu rupa-rupanya ada pula larangan daripada melakukan perbuatan yang selain daripada perbuatan yang disuruh, dalam masa yang sama para fuqaha mengkaji tidak sampai ke tahap haram, tidak sampai ke tahap al-hurmah, tidak sampai ke tahap dosa, maka perbuatan yang dilarang tersebut namanya makruh. Itulah beza di antara makruh dengan khilaful aula. Daripada soalan saudara Fisal Fazil, saya harap tuan-tuan dapat membezakannya di antara makruh dan khilaful aula. Jadi secara hakikatnya ataupun kita kata secara kesannya, bawi la tanamuna iza ila umik iza wa nam jiwari umik. Nah, tidur kat sini. Okey, maafkan saya. Melihat kepada kesan ataupun apa perbezaan di antara khilaful aula dari segi realiti, perbezaannya tidak ada. Perbezaan dari sudut ada kesan ke? Tidak ada kesan, kerana kedua-dua perbuatan ini, iaitu makruh dan juga khilaful aula, kalau dilakukan tidak membawa kepada dosa. Kalau ditinggalkan kerana Allah, membawa kepada pahala. Cuma apa beza khilaful aula dengan makruh? Makruh ada tegahan yang jelas, manakala khilaful aula tegahan itu tidak jelas tetapi difahami daripada arahan. Difahami daripada arahan. Contohnya macam tadi kita datangkan adalah sembahyang duha. Tapi secara orang kata perbahasan umum dengan masyarakat, kita tak katalah perbuatan ni khilaful aula. Dia mungkin salah faham. Apa dia khilaful aula? Dia tak tahu. Biasanya kita kata makruh jugalah. Tetapi kalau dari sudut ilmu usul fiqahnya, memang ada dibezakan makruh dengan khilaful aula. Bila kata perbuatan ni makruh, automatik kita tahu ada tegahan daripada Allah
atau daripada Sayyidina Rasulullah SAW yang menyatakan perbuatan ini hendaklah ditinggalkan. Tapi kalau sebut khilaful aula, terus orang yang belajar sufi akan faham, oh tidak ada tegahan langsung daripada Allah ataupun Nabi, tetapi difahami daripada konsep al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah untuk melakukan satu perbuatan itu adalah tegahan daripada melakukan lawan daripada perbuatan yang diperintahkan. Ada pula orang tulis rindu kat saya, ni apakah hair ni Kenapa pula dengan Ustaz Syawal kita rindu-rindu? Kalau rindu, saya bagi nombor alamat, tolong kirim kuih raya. Itu pengubat rindu. Kalau betul rindu, saya bagi alamat, hantar kuih raya sempena Raya Haji. Tapi kalau tak hantar juga, rindumu palsu. Rindumu adalah palsu. Okey, guru-guru Ustaz Syawal, walaupun kita bukan di bulan Syawal, tapi saya redha untuk Ustaz Syawal hantar kuih raya kepada saya sempena Aidil Adha. Apatah lagi, hari raya Aidil Adha itu termasuk dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah, yang pahala beribadah padanya pada siang harinya mengatasi pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Macam kita sekarang ni sedang dalam ibadah belajar. Tuan-tuan hadir dalam majlis pada hari ini kerana kita berada pada awal bulan Zulhijjah, dalam 10 hari terawal, pahala kita mengatasi pahala orang yang berjihad, berperang fi sabilillah tetapi tidak syahid dalam medan perang. Subhanallah 10 hari terawal ini pahalanya sangat melampau-lampau kerana Allah memuliakan 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Baik, nampak gayanya tuan-tuan? Tak sempat kita masuk kepada as-sahih dan juga al-batil, namun moga-moga bermanfaat di antara soalan yang diutarakan oleh saudara kita tadi, saudara Fizul, yang sangat-sangat menarik, yang menyatakan apakah perbezaan di antara al-makruh dengan khilaful aula. Lalu kita nyatakan makruh dan khilaful aula dari sudut kesan tidak ada beza, tetapi dari sudut pendalilan berbeza. Kerana dalil bagi makruh adalah larangan yang jelas, manakala dalil bagi khilaful aula adalah kefahaman daripada konsep al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Nanti suatu kita masuk dalam perbahasan al-amru, kita akan sampai kepada satu tajuk al-amru bisyai' nahyun an diddihi wan nahyu 'anil syai' amrun bididdihi. Kita akan bincang secara panjang lebar sewaktu kita sampai dalam perbahasan tersebut insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada perbahasan as-sahih dan juga al-batil. Dan sebelum tutup tuan-tuan, supaya kita ingat balik matan yang kita dah hafal, kita ulang 3 kali matan waraqah daripada awal sampai kepada perbahasan. Kita hafal lebih kita hafal sampai tadi, kita dah selesai sampai wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bih. Kita ulang 3 kali untuk kita segarkan kembali hafalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. Sekali lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه
فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. Alhamdulillah, selesai kita mengulang matan yang telah kita hafal sebelum ini. Walaupun kemungkinan besar kita belum lagi dapat ingat dengan baik, tapi insya-Allah saya sangat optimis dengan kita menghadiri majlis ini dan kita memulakan dengan hafalan, kita ulang-ulang dan di akhir pun kita ulang lagi sekali lagi. Insya-Allah secara lembutnya, secara tanpa sedar satu hari nanti tuan-tuan akan menghafaz matan Al-Waraqat tanpa ada sebarang kesukaran, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih di atas kesudian hadir dalam majlis secara maya ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Oh, ada soalan ya. Saya tak perasan soalan di peringkat awal. Sebentar saya nak tengok. Ada satu soalan punya Bentar, banyak komennya. Saya nak tengok je apa soalan sebelumnya. Oh, saya terlepas satu soalan Allah yubarik fiikum. Allah yubarik fi li akhina Ahmad Munif. Mana soalannya? Sebentar, cari lagi soalan. Okey. Sebentar soalannya, adakah seseorang meninggalkan perkara sunat dikira melakukan perkara karahah, seperti meninggalkan perkara wajib dikira sebagai haram? Okey. Adakah seseorang yang meninggalkan perkara sunat dikira melakukan perkara karahah, seperti meninggalkan perkara wajib dikira sebagai haram? Meninggalkan perkara wajib dikira sebagai haram. Okey. Sebenarnya kalau kita perasan perbezaan di antara makruh dan khilaful aula itu sebenarnya sudah menjawab. Maksud dia meninggalkan perbuatan yang sunat, dia akan membawa sama ada perbuatan itu namanya makruh atau perbuatan itu namanya khilaful aula. Jadi apabila seseorang meninggalkan sesuatu perbuatan sunat,
Sekiranya ada tegahan daripada meninggalkan perbuatan sunat tersebut, maka meninggalkan perbuatan sunat itu namanya makruh. Sekiranya tidak ada larangan daripada meninggalkan perbuatan sunat, maka meninggalkan perbuatan sunat itu namanya khilaful aula. Jadi kalau meninggalkan perbuatan wajib itu adalah haram, lalu meninggalkan perbuatan sunat, perbuatan mandub, ia akan menjadi sama ada makruh atau khilaful aula. Sama ada makruh atau khilaful aula. Alhamdulillah. Nanti sebenarnya kita akan meneliti perbahasan ini dengan lebih dalam lagi sewaktu kita sampai kepada perbahasan al-amru bisyai' nahyun an diddihi. InsyaAllah kita akan membincangkan dan kita akan menyebut lagi perkara ini sewaktu kita sampai pada perbahasan al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Okey, rasanya itu saja soalan yang ditanya kepada saya. Dan moga-moga bermanfaat semua. Saya mohon kemaafan di atas segala kekurangan. Moga-moga dalam kejagaan Allah Subhanahu Wa Taala kita sama-sama menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Jazakumullahu khaira. Selamat beribadah pada hari-hari paling terbaik dalam setahun yang pahalanya mengatasi orang yang berjihad fi sabilillah. Moga-moga dalam jagaan Allah kullu am antum bi khair. Selamat menyambut hari Aidil Adha yang akan tiba tidak lama lagi dalam peliharaan Allah seluruh kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.